dalil Al-Quran tentang penyakit. Orang duk kata sakit. Siapa cerita? Quran cerita. Itu. Bukan orang cerita. Selalu saya katakan, jangan dengar apa orang kata, kerana ramai orang kata itu dusta lagi auta. Sukar nak jumpa fakta. Tu kan ya. Macam-macam cerita. Kita didatangi dengan penyakit COVID-19 kan, coronavirus, dan itulah ini mesti ada asbab, punca, dan mesti ada obatnya. Tapi kenapa manusia tak jumpa? Disebabkan kepakaran manusia itu dia ada had tertentu. Lepas tu saya selalu pesan, ni tadi kuliah zuhur saya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM KL Central. Saya pesan, tolong jangan takutkan virus lebih daripada takutkan Allah Ta'ala. Sekarang salam pakai siku. Kan tu. Pakai kaki, ya Allah. Kan. Udah-udah dah. Kan udah-udah dah. Jangan risau sangat. Kan Nabi pesan pada kita, kalau Allah dia nak bagi, tak ada siapa pun boleh halang. Tapi kalau Allah memang tak mau bagi, tak ada siapa pun boleh tolong dia. Jadi simple, sangat-sangat simple dalam kita memahami agama kita ini. So kita don't worry and always be happy ya. Tu kan. So keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Dalam keadaan yang macam ni, bacalah doa yang selalu keluar di Facebook tu. Masalahnya tak hafal. Baca lalu gitu. Baca lalu 60 kali baca. Kena hafal lah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Hak tu hadis sahih. Ulang. Udah tak reti benar lah. Awak tu Jawa, tak faham bahasa Arab. Macam mana doa? Ya Allah, ya Tuhanku, ku mohon padamu ya Allah, hindari aku dari segala macam penyakit yang berjangkit ini ya Allah. Udah selesai. Ya, yang best sekali adalah kita boleh pegang macam mana Nabi Ibrahim pegang ketika dia nak dilempar ke dalam api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Udah selesai, habis. Yang lain kita usahalah, insya-Allah ya. Baik. Pertamanya dalam bab dalil Al-Quran tentang penyakit ini, haruslah diketahui bahawa penyakit itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penyakit batin dan penyakit zahir. Penyakit batin yakni penyakit ruh atau penyakit perasaan, yakni penyakit hati, penyakit akal fikiran. Orang lain tak boleh baca penyakit kita. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Rupanya penyakit kita lebih teruk pada penyakit kencing manis. Penyakit dengki dengan orang, penyakit suka fitnah orang. Itu penyakit itu. Penyakit tak senang hati tengok orang senang. Itu kan ni. Tak senang hati, itu bahaya tu, penyakit hati. Jadi penyakit yang ni kita tak bincang lah. Penyakit ini kita duk baca dalam kitab, selalu ingat, kita selalu minta pada Allah Ta'ala supaya jauh setan daripada kita. Penyakit hati ni punca dia first sekali setan lah. First sekali setan ni aduwwum mubin. Apa dia? Aduwwum mubin, musuh yang amat nyata. Kedua, hawa nafsu. Itu penyakit hati. Ya, dua asas yang ni pun dah cukup besar dah, yang boleh mengganggu gugat amalan kita. Penyakit ini, ya, baik. Penyakit hati tak boleh dirawat melainkan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cubalah rawat dengan buat apa? Baca Quran. Kan ya? Buat apa? Zikrullah. Okay? InsyaAllah. Kalau makan buah kurma tak jadi. Kalau minum air zam-zam, kau minumlah satu perigi sekalipun, boleh kembung je perut. Kan? Jadi buat apa? Istighfar, minta ampun, baca Quran, zikrullah, iaitu penyakit hati. Yang kita nak bincang adalah penyakit zahir. Penyakit yang terbit daripada zahir, yang boleh nampak di jasad, daripada hujung kepala sampai hujung kaki, yang zahir nampak, dan benda tu dapat kita tak suka, tu nama sakit lah tu. Okay, insyaAllah. Baik. Al-Quran menceritakan pelbagai bentuk kewujudan penyakit batin dalam surah Al-Baqarah, yakni surah kedua ayat yang ke-10.
kita nak bincang daripada Al-Quran. Ada penyakit hati atau penyakit ruh dan penyakit batin ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit yang ada dalam hati mereka. Dan walahum azabun alim, yang tunggu mereka itu siksa yang maha pedih. Kanu yakdzibun, atas apa pembohongan mereka, pendustaan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 10 kata manusia ni dalam hati mereka ada penyakit dengki, amarah, tak senang hati dengan orang lain, su'uzan, prasangka buruk dengan orang. Orang bukan tahu. Penyakit hati ni macam puasa. Orang bukan tahu kita puasa. Nampak muka tu bukan main lah, macam puasa. Rupanya kenyang senawa tu. Kita tak tahu. Memang tak tahu. Maka so dalam hati kadang-kadang tu tengok, Masya Allah penampilannya, tengok memang alim lah, banyak ilmu, abid lagi, banyak ibadat, tapi dalam hati tak ada siapa pun tahu. Maka sebab tu bila kita biarkan fi qulubihim maradun, bila kita biarkan penyakit tu ada dalam hati kita, fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit tu lagi. Apa maksud Allah tambah? Allah biar. Dan orang yang ada penyakit hati, dia tak rasa dia sakit, dia rasa dia sihat aja. Orang yang ada keji manis, dia tahu dia sakit. Orang yang dah asma gitu, tahu dah. Oh nak mati dah, dia tahu. Tapi orang sakit hati, dia tak. Tapi kalaulah dia layan sakit hati dia tu, ada sifat kedengkian yang sangat tinggi, tak suka dengan orang, macam orang suka sangat dengan dia. Contoh. Ada manusia dia memang macam tu. Maka macam-macam lah. Maka kalau dia tak ubah, maka Allah biarkan dia. Biar. Jadi macam Fir'aun, istidraj. Satu keindahan yang kita nak, Allah bagi, tapi tanpa kasih dan sayang. Fir'aun ni kalau kita baca dalam sirah, baca dalam cerita dia, nyamuk pun tak mau pergi kat dia, lalat pun tak mau pergi, lipas pun tak mau, apa binatang pun tak mau pergi kat dia, penyakit pun tak mau pergi. Kenapa? Meluat. Bukan takut dengan Fir'aun, meluat. Kita alhamdulillah solat. Oh, gaut. Kan ya. Puasa lebih kurang kecil manis naik juga. Puasa pun kecil manis naik juga. Kenapa? Sebab penyakit itu adalah satu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ni, kita belajar bab penyakit ni tau. Ada satu hadis, Nabi ni dia penyakit paling dia suka sekali demam. Demam ni Nabi SAW kata dia, kalau dia demam, maka demam Nabi panah itu 2 kali ganda daripada kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kelebihan demam ni? Bila Allah bagi panah di dunia, rupa-rupanya Allah dah bagi siap-siap panah di dunia, dan Allah tak bagi panah api neraka dekat akhirat. Tu beruntung. Jangan komplain. Kan ya? Bila kita sakit, maka kita katalah inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan kata alhamdulillah, jangan kata gitu. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patut doalah pada Allah. Ya, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian ambillah ubat. Makanlah Eufamol ke, Panadol ke, apa sajalah, asal ubat untuk niat kita untuk kesembuhan itu. Jangan biarlah penyakit dalam ni, kalau kita biar, dia akan menghancurkan hati-hati kita ini. Dan walahum azabun alim, orang yang Allah biarkan penyakit dalam tubuh badan dia ni, penyakit hati batin ini, maka walahum azabun alim, dekat akhirat siksa dia sangat-sangat pedih. Ya, siksa akhirat ni pedih ni tak boleh bayanglah.
Ya, kenapa? Bima kanu yakdzibun, kerana disebabkan mereka itu berdusta. Apa maksud dusta? Mulut kata lain, tapi hati dia niat tak betul. Kat luar ni bukan main lah solat tahajud, kan main 28 rakaat. Macam kan 28 rakaat. Dia jadi imam solat tahajud ni satu masjid, teriak menangis lah, sok-sek kan. Rupa-rupanya masa dia jadi imam tu AJK dah pesan bagi dia sedih sikit. Dia buat kerana manusia. Maka kita cukup takut dalam hal ni. Manusia berdusta, sangat-sangat dusta. Nampak muka kira okey lah, okey. Tapi kalau boleh belah dada dia tengok hati, yelek, pucik. Tak boleh, memang rosak binasa lah kita. Itu ayat pertama, surah Al-Baqarah ayat 10.